Bab 4. Okey. The best Cikgu, part. cikgu punya line lag teruk-teruk lah cikgu. Oh, ya ke? Ah. Nak kena do something ni. Okey. Baik. Macam mana nak buat Okey. Lag lagi. Lag lagi. Okey. Baik, begini. Cikgu akan tak lag pun pula. Hana kata tak lag. Pula. Macam mana? Sekarang okey je? Okey dah. Cikgu tak ni lag. macam on and off lag cikgu. Sekejap. Cikgu try teori cikgu. Sekejap Okey. Okey, baik. Okey, much better ke? Guna bomoh ke? Sekarang okey cikgu. Okey dah. Sekali lagi. Cikgu guna teori apa cikgu? Ini avatar lah. Apa dah. Okey, baik. Okey. Kan. Wish, betul-betul pengaruh filem Hindustan betul. Okey, baik. Okey. So, kita nak masuk bab 4 hari ni. Ilmu ayah pin tu, kerajaan langit, kawan baik Nafi Iman. Macam tak tahu, kan? Okey, kita akan lihat. Okey, berkaitan astaga. Okey, baik, kita akan lihat berkaitan dengan bab 4. Peralihan kuasa British di negara kita. Ya Allah, kamu tahu tak sebenarnya kan, susunan bab sejarah tingkatan 4 ni memang cantik sebenarnya. Bab 1, warisan negara bangsa. Bab yang kedua, macam mana timbulnya nasionalisme. Kita belajar tentang nasionalisme kan, bermula daripada revolusi keagungan di England, kemudian kepada revolusi Amerika. Janganlah Diana kan. Okey. Baik. Ya, faham. Okey. Baik, kemudian diteruskan dengan seterusnya, iaitu berkaitan dengan nasionalisme di Asia, begitu juga nasionalisme di China, di India, dan dibawa kepada nasionalisme di Filipina dan juga di negara kita. Bab 2, maknanya kebangkitan nasionalisme. Bab yang ketiga, bila dah ada nasionalisme, tercetus pula Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Kemudian juga bagaimana Jepun datang ke negara kita. Dia punya susunan cantik gila. Kemudian selepas habis je Perang Dunia Kedua, apabila Jepun balik dan Jepun kalah, bila Jepun kalah kerana gugurnya 2 bom atom, kemudian komunis mengambil alih pemerintahan selama 14 hari, dan pada waktu itulah British datang untuk mengambil alih dan mengembalikan keamanan. Dan British datang itu telah dimasukkan ke dalam bab yang keempat. Terbaiklah susunan dia, memang berterusan-terusan. Macam tengok filem Avengers 1 and 2. Kan. Jadi itu yang kita rasa memang best lah. Jadi kita nak lihat di sini bab 4, iaitu era peralihan kuasa. Tak ada. Jepun dah habis. Bab 4 Jepun dah habis. Sekarang ni, dah habis bab Jepun. Dah lag balik. Alamak. Lag balik lag balik ini pasal internet lag ni. Lag tak apa. Kalau apa-apa bagi tahu. Kalau teruk sangat bagi tahu sebab sebenarnya dah okey. Sikit macam mana tu ya? Sekejap. Kita akan cuba buat cuba cikgu off video. Off video Off video mana? Okey, cikgu try untuk speak test. Okey, tengok dulu speak test Off macam mana. Maksudnya cikgu. Kamera cikgu. Okey. Okey, mungkin dia quite slow sikit. 100 Mbps. Ya. Mungkin dia quite slow sikit. 100. Tetapi 100 Mbps kira laju juga. Sana boleh lag. Itulah. Kan, Yes. pelik juga. So laju juga sebenarnya kan. Tapi tak apa.
Mungkin bab kata nafi mungkin kita kena offkan video dulu. Okey. Boleh dengar suara cikgu? Boleh dengar kan? Okey. Boleh dengar Boleh cikgu. ke? Okey, so cikgu on balik video untuk lihat. Poyo je. Cikgu please. Okey. So, tak apa, kita kembali. Kita kembali. Okey. Diberitahu bahawa your internet connection is unstable. Connection cikgu yang unstable sebenarnya. Tak apa. Nanti cikgu akan perbetulkan lagi insya-Allah. Macam aduh yai. Kalau comelnya cikgu macam saya dinamakan oleh Prince Matt, tak lain tak bukan itu adalah nakib. Dah agak dah nakib tu. Ya, Tak lain cikgu. tak bukan. Ya, betul. Kantoi di situ. Okey. Baik. Okey, kita sambung. Alamak. Okey, baik. Nakib je yang suka tahu-tahu je cikgu. Sebab tu cikgu cakap kan, korang semua ni kan, kita ni dah macam keluarga. Korang buat sikit je kita dah kenal dah. Kita di keluarga. Jadi apa? Jadi ajaklah kawan-kawan kamu untuk besarkan keluarga kita supaya apa? Lagi ramai kita tengok perangai macam-macam. Ni nakib bos orang. Siapa anak sulung cikgu? Okey. Anak sulung anak sulung Aisyah kot, Aisyah. Okey, baik. Kita lihat di sini tentang era peralihan kuasa British di negara kita. Okey. So kita nak lihat di sini iaitu ada satu nama dipanggil BMA, iaitu British Military Administration ataupun pentadbiran tentera British, diisytiharkan di negara kita selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Selepas itu British melaksanakan Malayan Union, kemudian Malayan Union telah mencetuskan bantahan besar-besaran daripada penduduk tempatan, menyebabkan British gantikannya dengan Persekutuan Dalam Melayu 1948. So bab ini akan cerita tentang BMA dan juga Malayan Union. Malayan Union yang penting. Tak apa, kita akan tengok nanti. Okey. So ini adalah dia punya timeline dia sampai ke gagasan Malayan Union dan Sarawak dan Sabah diserahkan kepada British. So bab ini sebenarnya macam tak besar, tetapi sebenarnya bab ini yang besar bagaimana tahu? Bahagian Malayan Union. Nanti kita tengok. Okey. So kita lihat di sini British ataupun BMA, British Military Administration ataupun BMA bermula pada 12 September 1945. Kalau kamu masih ingat, pada 15 Ogos 1945, Jepun surrender. Jepun menyerah kalah. Okey. Jadi kemudian proses-proses pertukaran Yang bila masa Hiroshima Nagasaki kan cikgu? Ya, betul. Ya, selepas gugurnya bom atom itu, maka apa yang berlaku adalah mereka semua menyerah kalah. Dah ingat balik Ya, betul. Okey, jadi pada 12 September datanglah BMA setelah tentera Jepun serah kalah. BMA ni adalah pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, iaitu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Dan perancangan bagi hal ehwal Tanah Melayu dilakukan oleh Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam iaitu Brigadier General H.C. Whelan. Dan paling penting, ini kata kunci. Apakah tugas BMA? Tugas BMA ada dua je, iaitu mengembalikan kestabilan dan juga memulihkan kepercayaan rakyat terhadap British. Ni dua. Tugas BMA, kalau kamu tanya, apakah tugas BMA? Mengembalikan kestabilan. Sebab sebelum kedatangan BMA, negara kita tak stabil. Sebab apa? Berlakunya rusuhan kaum, PKM, masuk ke dalam pejabat-pejabat pentadbiran dan juga melakukan banyak kerosakan. Jadi BMA datang untuk kembalikan kestabilan dan keamanan itu, serta mengembalikan kepercayaan rakyat. Ingat rakyat nak percaya lagi? Jom kita tengok. Ingat senang nak mengembalikan kepercayaan? No. Jom kita tengok. Baik, tugas pertama, mengembalikan kestabilan dan keamanan. BMA, kalau kita lihat, berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan dengan
membubarkan pasukan MPAJA. Bubarkan, maknanya apa? Dissolve, maknanya tutup pasukan MPAJA. So kita fikir, kenapa MPAJA ya? Okey, ingat tak dulu, okey, satu ketika dahulu BMA ataupun MPAJA sebenarnya ditubuhkan apabila Force 136, yang British punya Force 136, dia bergabung membantu MPAJA iaitu pasukan bintang 3 untuk bekerjasama menentang Jepun. Ingat lagi? Menentang Jepun. Jadi apabila mereka menentang Jepun, kalau kita lihat, okey, bila menentang Jepun itu, okey, British telah memberikan senjata, British telah memberikan bantuan ubat-ubatan, memberikan latihan semua kepada MPAJA untuk menentang Jepun. Sekarang Jepun dah kalah, dah balik. So, BMA telah menutup pasukan MPAJA itu. Dan BMA mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun dahulu dikembalikan. Ingat nak bagi balik? Memang taklah. Jadi masalahnya BMA gagal mengumpulkan semula senjata tersebut. Kan dah. Nampak? Kan dah, siapa suruh bagi senjata? Sekarang nak ambil balik dah tak dapat. Jadi BMA juga gagal membanteras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Sebab dalam tempoh 14 hari tu, kan, PKM, MPAJA masuk dalam pasukan pejabat-pejabat pentadbiran, kemudian melakukan banyak kekacauan, jadi menyebabkan permusuhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Jadi ini menyebabkan BMA datang dan nak mengembalikan keamanan, tapi gagal juga. BMA suruh MPAJA pulangkan balik senjata. Dia pulangkan tapi tak semua. Ingat nak pulangkan? Memang taklah kan. Senjata kot. Jadi itu kegagalan BMA. Kemudian seterusnya satu lagi matlamat BMA iaitu memulihkan kepercayaan rakyat. Sebab rakyat mengalami kesukaran hidup di bawah pemerintahan Jepun. Kesian. Memang kesian. Bekalan makanan, ubat-ubatan sukar didapati. Kalau ada pun, harganya pula melambung tinggi. Iyalah, inflasi kan. Bila inflasi, duit banyak, barang sikit. Bila barang sikit, barang tu harga dia akan meningkat. Berlakulah inflasi. Wabak penyakit semakin merebak. Kemudian terutama penyakit beri-beri yang disebabkan oleh kekurangan zat makanan. Selain itu kebuluran berlaku di kebanyakan tempat. Oh ya ke? Okey, ada COVID dah tu. Kat perumahan Sashmita tu. Okey. Rakyat juga tidak mempunyai wang untuk membeli makanan. Manakala kegiatan menyorok barang, amalan rasuah, peras ugut dan pasaran gelap di Kuala Lumpur menjadi semakin tidak terkawal. Masya Allah, menjadi huru-hara lah. Huru-hara. Jadi masalah ini berakar umbi sehingga gagal dibanteras oleh BMA. Aduhai. Jadi rakyat yang hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan akibat pemerintahan Jepun itu berharap agar dapat diselamatkan oleh pentadbiran BMA. Dengan itu, BMA telah mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu bagi mengembalikan kepercayaan rakyat supaya apa? Supaya menyokong kepulangan British di negara ini. Dan BMA juga berusaha untuk memulihkan kerosakan infrastruktur akibat bencana peperangan. Nampak tak tugas BMA? Sebenarnya berat. Berat sebenarnya. Kalau kita lihat untuk membaik pulih kerosakan yang berlaku akibat perang memang mengambil masa dan juga kos yang tinggi. Itu tugas BMA. Tapi BMA gagal. Dan BMA dikehendaki untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada British. Tapi gagal. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Jadi kita lihat
Kalau kita lihat, inilah inflasi yang berlaku. Kamu tahu kan apa maksud inflasi? Inflasi ialah keadaan di mana harga barang meningkat secara berterusan. Bayangkan, jom kita tengok Okey, contohnya beras. Kita ambil beras kita ambil beras ni. Okey, beras, okey, sebenarnya kalau per kati cuma 6 sen sebelum perang. Kemudian masa Disember 1944, semasa pendudukan Jepun, harga dia RM8.20. Punyalah jauh perbezaan tu. Sebelum tu 6 sen je. Datang Jepun naik RM8.20. Pada bulan Julai 1945, pada akhir-akhir pemerintahan Jepun, beras RM36 sekati. Kamu tahu tak sekati tu berapa? Sekati tu tak sampai sekilo tau. Tak sampai 1 kilo, harga RM36. Selepas perang, selepas perang, tamatnya bila Jepun menyerah kalah apa semua kan, harga dia RM75 kau. Bayangkanlah, inilah dia inflasi. Belum kira, gula pun naik, garam pun naik. Kita ambil telur. Telur ayam. Telur ayam, setiap satu sebelum perang dulu harga 3 sen je. 3 sen. Kemudian bila datang saja Disember masa pemerintahan Jepun, sebiji RM1.25. Satu biji RM1.25. Itu dah mahal lah tu. Tengok pada akhir-akhir 1945. Harga dia naik sampai RM8.50 sebiji. RM8.50 sebiji. Harga macam sepapan sekarang. Tapi bila selepas perang, sebiji RM35. Bapak mahal. Baik, mungkin ramai yang akan tanya, cikgu, kenapa mahal? Kenapa mahal? Betul. Kamu tahu kenapa mahal? Sebab semasa pemerintahan Jepun, mata wang Jepun telah dicetak banyak-banyak, iaitu mata wang pokok pisang. Ingat tak? Mata wang pokok pisang tu dicetak banyak-banyak menyebabkan nilai mata wang itu jatuh. Gampang tu yang cikgu. Nilai mata wang tu jatuh, harga barang itu naik. Dan bayangkan lepas perang RM35 sebiji. Rasanya kalau RM35 sebiji telur, kau makanlah dengan kulit-kulit tu sekali. Kau makan dengan kulit-kulit tu sekali lah, kulit telur sekali. Kan? Mahal gila. Kan? Jadi itu yang berlaku. Jadi bayangkanlah, itu peningkatan harga. Orang Melayu mampu ke? Tak mampu. Jadi kita lihat di sini British berharap bahawa pemulihan sosioekonomi ni akan memulihkan kepercayaan rakyat. Jadi apa tugas BMA? Macam mana nak makan? Kamu tahu tak, waktu inilah rakyat daripada makan nasi, dia orang makan ubi kayu. Tanam ubi kayu, makan ubi kayu rebus. Tak percaya, tanya atuk nenek kamu yang pernah hidup semasa zaman Jepun. Makan ubi kayu, telur pun mahal. Jadi orang Melayu pada waktu itu, dia orang buat apa? Kebanyakan orang akan membela ayam. Kalau nak makan ayam, sembelih ayam sendiri. Kalau nak makan telur ayam, ambillah telur ayam, telur ayam yang dipelihara sendiri dan juga masak. Jangan beli sebab terlalu mahal. Dia orang insaf lah. Yes. Kati berapa kilo cikgu? Kati sebenarnya setengah kilo. Setengah kilo je. Bayangkanlah, maknanya lebih kurang 500 gram. 500 gram harga bapak mahal. Macam mana tu? Hampir juta. Jadi mahal tau, betul. Mahal. Jadi BMA berusaha untuk, tugas BMA cubalah untuk memulihkan ladang getah, lombong biji timah, kemudian cubalah nak baiki prasarana, dan kemudahan-kemudahan kesihatan yang telah dimusnahkan oleh tentera Jepun. Namun begitu, BMA sebenarnya menghadapi kesukaran. Sebab apa? Kalau nak repair semua tu, kena bawa masuk jentera. Alat ganti, spare part lah kan. Mesin,
dan juga teknologi-teknologi yang menyebabkan sosioekonomi ini sukar untuk dipulihkan, sukar untuk diperbaiki lagi. Namun begitu, kalau kita lihat, walaupun BMA berusaha untuk memulihkan kekacauan ini, kegagalan BMA ini menyebabkan rakyat hampa sedih dengan ketidakupayaan BMA menangani masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi, kegagalan pentadbiran British memberikan kesedaran kepada kita supaya apa? Sentiasalah bersikap waspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Hal ini jarang berlaku apabila BMA sendiri gagal melaksanakan tugasnya ketika penduduk tempatan mengharapkan bantuan. Itu sebenarnya macam dalam hidup kita lah. Kadang-kadang dalam hidup kita kan, kita memerlukan bantuan orang. But in the end, sebenarnya yang membantu diri kita adalah diri kita sendiri. Okay? Sukar untuk mendapatkan bantuan daripada orang lain. Sukar. Itu hakikatnya. Kamu mungkin pernah mengalaminya kan. Kadang-kadang kamu minta untuk pertolongan kawan-kawan kamu. Pinjam nota kejap, aku nak salin. Pinjam latihan semalam kejap, aku nak salin, nak tulis kan. Tak boleh. Kan? Kau nak kau buatlah sendiri. Nampak tak? In the end, apa tahu? Kawan-kawan kamu pun sebenarnya tak membantu kamu. Akhirnya apa? Diri kamu sendiri yang kena buat. Okey, lepas Jepun kalah, ada lagi ke orang Jepun kat Tanah Melayu? Okey, sebenarnya lepas Jepun kalah, tentera Jepun yang balik. Orang-orang Jepun yang berniaga pun semua still ada. Okay, orang Jepun yang berniaga di Tanah Melayu still ada. Tentera Jepun balik. Nampak tak? Jadi itulah yang berlaku. Cikgu. Ya. Ya, Nafi. Kalau macam kan ada peniaga-peniaga Jepun kan cikgu. Ya. Diorang masa-masa Malaysia, Tanah Melayu kena serang tu, diorang macam apa? Cikgu. Macam apa? Diorang pun kena juga kan tempias daripada Yes. Betul. Diorang pun kena tempias juga ataupun sebab diorang macam diorang ada yang kena tangkap ke cikgu? kena tangkap tak ada, tetapi biasanya orang-orang Jepun yang berniaga di Tanah Melayu ini juga akan diberikan ruang seperti orang Melayu, seperti orang India, yang mana orang tentera-tentera Jepun ini berbaik-baik juga dengan orang Melayu, berbaik-baik juga dengan orang-orang India, berbaik-baik juga dengan pendatang-pendatang daripada Jepun, peniaga-peniaga daripada Jepun. So diorang bukannya menghapuskan semua orang ataupun bermusuh dengan semua kaum, tidak. Nampak tak? Jadi mereka berbaik-baik juga dengan peniaga-peniaga Jepun di Tanah Melayu. So bila tentera Jepun balik kan, so orang-orang Jepun itu masih ada di sini dan berniaga seperti biasalah. Namun inflasi menyebabkan harga barang-barang tu mahal, jadi sukar untuk mereka meneruskan perniagaan mereka sebenarnya ya. Jadi itulah yang berlaku. So kalau kita lihat sebenarnya bila kita fikirkan dia punya iktibarnya iaitu jangan terlalu mengharap, boleh mengharap tapi jangan terlalu mengharap bantuan orang luar. Okey, kalau kamu nak berjaya, usaha sendiri. Sebab kejayaan kamu biasanya akan dinanti-nantikan oleh orang-orang lain. Tetapi kejatuhan kamu sentiasa ditunggu-tunggu oleh orang lain. Sebab biasanya kita ni kalau jatuh, orang lain akan kata apa? Aku dah cakap dah. Kan? Betul? Setuju tak? Bila kita jatuh, kita gagal, orang lain kiri kanan tepuk tangan. Jaranglah. Kau kenapa? Jarang. Betul. Jadi ingat, berdirilah di atas kaki sendiri. Ingat tu. Baik. Macam tu juga negara kita. So itu BMA. Ingat, BMA tugas dia ada dua, iaitu memulihkan ataupun mengembalikan kestabilan dan keamanan, dan yang kedua iaitu memulihkan kepercayaan rakyat terhadap British. Namun kedua-duanya gagal. Matlamat ini gagal. Jadi tiba-tiba, bukan tiba-tiba sebenarnya, wujud pula
gagasan Malayan Union, iaitu gagasan ni matlamat untuk menubuhkan Malayan Union diperkenalkan di tanah Melayu bagi menggantikan BMA tadi. So British berhasrat agar apa tahu? Dia cakap Malayan Union ini akan melicinkan sistem pentadbiran, akan meningkatkan pelaburan-pelaburan ekonomi, akan mengukuhkan pertahanan dan akan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Itu matlamat British nak perkenalkan Malayan Union. Jadi, macam mana wujud idea Malayan Union ni ya? Baik, bagi tahu cikgu, apa maksud Malayan Union? Apa maksud Malayan Union? Siapa tahu? Apa maksud Malayan Union? Apa maksud dia? Tak ada. Okey. Tanah Melayu Union. Tak. Union tu sebenarnya ialah kesatuan. Jadi Malayan Union maknanya Kesatuan Malaya. Kesatuan Malaya. Malayan Union ialah Kesatuan Malaya. Kejap. Mungkin kamu lag sikit Okey, ada lag Yes, sikit cikgu lag. lag betul mungkin cikgu perlu ubah kepada yang lain kot, background yang lain. Harap-harapnya tak lag lah. Okey. Lag teruk kenapa tiba-tiba lag teruk Selalunya beza ada beza Okey. Lag teruk ni ada beza ke? Kejap. Lag teruk ni. Okey. So still lag lagi ke? Ada lag? A bit. Okey. Okey. Okey, tak apa. Cikgu akan usahakan untuk perbaikinya nanti. Okey, untuk lag ni. Okey, baik, tak apa. Okey, kita akan teruskan. Okey, kita lihat di sini latar belakang. So kita nak lihat di sini. Okey. Malayan Union. Kalau kita lihat di sini unit perancang tanah Melayu yang diketuai oleh Major General Ralph Horn diberikan tugas untuk merangka satu bentuk pentadbiran baharu di tanah Melayu. Kan? Yang dikenali sebagai Malayan Union. Oh ya ke? Setiausaha tanah jajahan British, okey, iaitu George Henry Hall membentangkan rancangan ini di Parlimen British pada Oktober 1945 dan rancangan Malayan Union. Ingat yang ini penting. Rancangan Malayan Union yang diisytiharkan dalam Warta Kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih 6274. So tolong take note benda ni Kertas Putih ini. Okey, rancangan Malayan Union yang diisytiharkan dalam Warta Kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Dan dalam Kertas Putih ini British akan mengambil alih pemerintahan tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat iaitu berbentuk kesatuan di bawah jajahan British. Satu yang kita kena ingat bahawa sebenarnya bila peperangan berlaku, perang dunia berlaku dah habis. So kita tahu bahawa kekosongan politik yang diperintah tanah Melayu diperintah oleh PKM, kemudian datang BMA, British Military Administration, dan kemudian British merancang untuk Malayan Union. Kalau kita fikir di sini kan, kenapa mereka tak kembalikan tanah Melayu kepada raja-raja? Bukankah negara kita pada waktu itu ada raja-raja? Muskil kan? Kita macam, kenapa British tak bagi je pada raja-raja? Kita jadi, apa salah? Sebab raja-raja lah yang memerintah negara kita kan?
Raja-raja yang memerintah negeri-negeri yang kita ada ni. Ke mana pergi raja-raja itu? Nampak tak? Jadi British sebenarnya ada muslihat. Apa muslihat dia? Jom kita tengok. Kita lihat kat sini ya. Baik. Unit perancangan tanah Melayu dibentuk di London pada bulan Februari 1943. Maknanya 1943 lagi telah dirancangkan tentang unit perancangan tanah Melayu ni, tentang Malayan Union. Dan rancangan Malayan Union ini telah dibentangkan di Parlimen British. Dah bentang dah di Parlimen British tahun 1943 ni tau. Dan Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu Britain menghantar memorandum ataupun kertas cadangan bertarikh 25 April pada 1945, dan memorandum ini meminta supaya hak kewarganegaraan di tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Apa itu jus soli? Apa itu jus soli? Jus soli sebenarnya adalah inilah dia. Syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Maknanya apa? Maknanya jus soli ni ialah siapa yang lahir di tanah Melayu, dia akan jadi rakyat Malayan Union automatik. Jadi pelajar-pelajar Melayu dah bagi tahu dah, kami tak mahu. Kami tak mahu kewarganegaraan prinsip jus soli ni, kami tak mahu. Kenapa ya? Nanti kita tengok. Baik. Kemudian Tan Cheng Lock. Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina. Bukan. Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina seberang laut menghantar memorandum kepada British berkaitan dengan masa depan tanah Melayu. Memang. Tolonglah lihat masa depan tanah Melayu. Dan kertas putih 6274. Leg teruk leg teruk. Sekejap, cikgu nak tengok. Apa yang lag ni? Elok je. Elok je sebab hujan tadi kot. Yelah, tadi hujan. Tadi hujan lebat, siap-siap petir lagi. Next tak ada lah kan. Janganlah sampai macam tu. Must be okay kan. Yeah, it should be okay. Should be okay sebenarnya. Tapi mungkin sebab petang tadi yang hujan dengan beserta petir yang begitu kuat tadi, mungkin telah menjejaskan sedikit line internet yang ada. Mungkinlah kan. Tak apa. Nanti kita akan usahakan lagi, insyaAllah. Dan kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu ya. Bagi tahu. Maybe line lah. Okay. So ada juga pelajar-pelajar yang baru nak masuk pun ada. Mungkin ada masalah internet juga sebenarnya ya. Okay, tak apa. Baik, ingat kertas putih 6274 ini dan rancangan Malayan Union disiarkan dalam Warta Kerajaan British, dan Malayan Union dilaksanakan di Tanah Melayu pada 1 April 1946. Apa yang kamu ingat tentang 1 April 1946? Apa yang kamu ingat tentang 1 April? Apa yang kamu ingat tentang 1 April? April Fool kan. Dan kalau kita lihat hari ini adalah 5 hari bulan. Maknanya pada hari Khamis yang lepas. Hari Khamis yang lepas, minggu lepas kan, hari Khamis 1 April itulah tarikh Malayan Union dilaksanakan di Tanah Melayu. Dan is a big April Fool. Kamu tak fikir ke bahawa sebenarnya British ni telah melakukan very big April Fool. 1 April. 1 April jugalah
Okay, Tanah Melayu diperkenalkan Malayan Union. Is it Aprilful? Maybe. Who knows? Patutlah cikgu suruh jangan sambut. Jangan sambut. Kan? Kita berbangga ke negara kita bertukar menjadi Malayan Union? So kita pun cakap, kenapa cikgu Malayan Union? Jom kita tengok. Okey, kertas putih, okey, 6274, okey, membentangkan 13 perkara kandungan Malayan Union yang diluluskan oleh Parlimen British di London pada 22 Januari 1946, dan antara perkara tersebut termasuklah konsep kesatuan, kemudian bentuk pentadbiran, sistem perundangan, kedudukan Raja-Raja Melayu, syarat-syarat kewarganegaraan dan juga agama Islam. Sekali lagi, internet connection cikgu unstable ya. Harap-harapnya kalau ada masalah bagi tahu ya. Cikgu akan upload video ni kalau apa-apa, kalau ada masalah nanti ya. Akan boleh tengok semula. Okey, baik. Kita lihat kenapa orang Melayu menentang Malayan Union. Sebab antara ciri-ciri perlembagaan Malayan Union ini, iaitu ciri-ciri perlembagaan Malayan Union, iaitu kita lihat pentadbiran Malayan Union ya. Dia berbentuk kesatuan, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu, NNMB, NNMTB dan juga negeri-negeri Selat. Okay, kecuali Singapura disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Okey, bagi tahu cikgu, NNMB negeri apa? Apakah negeri yang menjadi NNMB? Boleh tulis dekat group chat. NNMB negeri apa? Negeri-negeri Melayu bersekutu. Boleh bagi tahu? Contohnya apa? Negeri apa? Okey, negeri 9. Syamil kata Selangor, Perak, Pahang dan negeri 9. Melaka tak ada lah. Maka negeri Selat dia. Okey, Selangor, Perak, negeri 9 dan Pahang. Itu negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu tidak bersekutu, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Terengganu. Johor. Yes, betul Venus. Good. Kemudian negeri-negeri Selat, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Tetapi Singapura tidak Singapura tak dimasukkan, so tinggallah Pulau Pinang dengan Melaka. Semua ini digabungkan menjadi satu unit pentadbiran. Okey. So kenapa okey, tak apa. Kita tengok. Ketua Pentadbir Malayan Union diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. So Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union dibentuk di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Maknanya apa? Maknanya tidak ada sultan yang mentadbir. Semua di bawah Gubernur British dan Pesuruhjaya Tinggi British. Raja-Raja Melayu? Okey, sultan hanya menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Maknanya sultan tidak memerintah negeri. Sultan hanya bincangkan tentang agama Islam dan juga tentang adat istiadat Melayu. Nampak tak? Cikgu, Yes. cikgu, kenapa Sultan tu kan dia tak macam fight and ask kenapa like I don't want to mentadbir Okay. ke bawah British. Is it because dia scared British akan buat apa-apa kan, yang macam selalu akan cikgu cakap tu, atau is there some other reason? Okay. Baik. Ramai yang mungkin tak sedar bahawa kita kata bahawa sultan ada kuasa, tetapi sebenarnya semasa pendudukan British, semasa British menguasai negara kita, walaupun British meletakkan resident British atau meletakkan penasihat British kepada sultan. Katanya apa? Untuk memberi nasihat. Ingat tak? Untuk memberi nasihat pentadbiran kepada sultan. Adakah dia memberi nasihat? Sebenarnya mereka kata apa? Mereka
Sebenarnya mereka kata apa? Tuanku, kan, Patik nak bagi tahu bahawa sebenarnya tuanku, saya nasihatkan supaya tuanku begini. Tuanku, ambillah nasihat saya ini. Kalau tuanku tak ambil, siap. Tuanku akan diturunkan tahta. Tapi saya nasihatkan saja. Saya nasihatkan tuanku, ambillah nasihat saya ni. Ya, tapi kalau tuanku tak ambil, siap. Kan? Kalau tuanku tak ambil, siap. Kan British akan serang. Tuanku akan diturunkan tahta. Tapi saya nasihat je ni. Nak nasihat ke nak apa ni sebenarnya? Nak nasihat ke nak ugut ni? Nampak tak? Dua-dua. Jadi, tapi memang berlaku tau. Sampai ada sultan-sultan yang dibuang negeri. Cikgu pernah cerita kan? Sultan dibuang negeri. Okey. Jadi oleh sebab itu sultan-sultan ini sultan-sultan ini tidak berani untuk menentang British. Kerana British lebih berkuasa dari segi ketenteraan. Sebab itulah sultan ini hanya terpaksa mengikut. Namun mereka menentang juga sebenarnya tahu. Mereka menentang juga. Nanti kita tengok. Okey. Baik. Seterusnya, kita lihat kewarganegaraan. Okey, kita lihat di sini kewarganegaraan pula. Macam mana? Okey, untuk Malayan Union, kewarganegaraan melalui prinsip jus soli yang menjadi asas kewarganegaraan Malayan Union. Okey, iaitu seluruh rakyat yang lahir di tanah Melayu dan Singapura akan diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Maknanya semua rakyat yang lahir, tidak kira Melayu, Cina, India, Punjabi ke ataupun siapa juga yang lahir tanah Melayu dan di Singapura akan diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Dan mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas serta telah bermastautin ataupun telah tinggal selama 10 tahun hingga 15 tahun akan diberikan kewarganegaraan. Senangnya menjadi warga negara. Senang jadi warga negara. So mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun yang mana ibu bapanya adalah warga negara Malayan Union, maka turut diberikan kewarganegaraan. Maknanya apa? Senang untuk menjadi warga negara Malayan Union. Senang. Asalkan lahir di sini, confirm jadi rakyat Malayan Union. Jadi kita lihat di sini ya. Pembentukan Malayan Union ini merupakan usaha penjajah untuk menakluki tanah air kita. Jadi Malayan Union telah mengubah, ingat ini paling penting, Malayan Union telah mengubah status tanah Melayu daripada negeri naungan, negeri naungan yang ini menjadi negeri tanah jajahan. Maknanya simple said ataupun mudah cakap bahawa negeri kita atau tanah Melayu telah dijajah secara rasmi oleh Malayan Union ataupun oleh British. Oleh yang demikian kita perlu menolak kesimpulannya kita perlu menolak sebarang bentuk penjajahan demi kedaulatan Ibu Pertiwi meskipun nyawa menjadi taruhan. Nampak tak? Orang luar plan, British, orang luar ni plan untuk apa? Untuk menguasai negara kita. Patutkah ianya berlaku? Kenapa kita tak buat plan kita sendiri? Kenapa orang luar juga yang sibuk-sibuk untuk menguruskan negara kita? Why? Rupa-rupanya untuk menjadikan negara kita ini tanah jajahan mereka. Ingat tu. Sebab apa cikgu ingatkan ni? Sebab ada tak kemungkinan negara kita akan dijajah semula? Ya.
negara kita boleh dijajah semula kalau kita tidak berhati-hati. Jadi itulah penekanannya. Okey, baik. Cikgu tak bercadang untuk meneruskan sikit lagi sebab sebenarnya cikgu sampai situ saja, iaitu menerangkan BMA dan juga sedikit menerangkan tentang cadangan Malayan Union. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya, silakan cikgu buka kepada soalan. Sebab cikgu rasa macam mungkin ada masalah lag sikit lah, macam ada internet lag sikit. So cikgu kena do something kepada internet ini. So ada masalah, ada apa-apa nak tanya, silakan. So far okey bagaimana yang lain-lain? Ya, silakan. Nakib. Nak tanya apa? Allah. Bagilah soalan lain. Kenapalah kau pergi Cikgu nak tanya. Ya, silakan. Kan British jajah negara kita kan. Tapi kenapa negara kita macam tak ada buat plan langsung pasal upcoming situation? Oh, okay. One thing for sure tentang negara kita pada waktu itu, iaitu most of negeri-negeri kita ini, dia belum bergabung menjadi Malaysia. Most of negeri-negeri ini, negeri Selangor ada pemerintahan sendiri, sultan dia. Kemudian negeri Kedah ada sultan dia. Negeri Johor ada sultan dia. Undang-undang pun masih berbeza lagi. Undang-undang, cara pemerintahan pun berbeza-beza lagi. Jadi sebab itu they are not not prepared. Tidak bersedia untuk menghadapi perubahan-perubahan yang datang ni. Bagi mereka, idea untuk bergabung tu adalah satu idea yang boleh ke? Belum ada idea tu lagi. So masing-masing dengan cara masing-masing. So apabila Malayan Union datang dengan idea untuk menggabungkan semua itu, maka bila tak ada idea untuk menggabungkan semua itu, jadi British telah mengambil kesempatan untuk apa? Why not kita plan untuk diorang? Itu kesilapannya. Sebab belum ada idea untuk menggabungkan. Harus diingat Sultan-sultan ni dia ada dia punya daulat dia sendiri, dia ada negeri-negeri dia sendiri yang dia orang nak perintah. So idea untuk penggabungan negeri-negeri ni dengan sultan yang banyak-banyak ni, they are not come through their mind lah waktu itu. Itu sebenarnya yang berlaku. Venus, okey tak? Okey. Okey. Dan cikgu nak jawab soalan Syamil. Apa jadi dengan komunis, cikgu? Okey. Komunis sebenarnya selepas BMA datang, BMA datang dan komunis ni semua daripada pejabat-pejabat tanah jajahan, mereka semua masuk balik hutan. Dan mereka terus melakukan sabotaj dan terus melakukan serangan-serangan terhadap British pula. Tetapi daripada dalam hutan. Dan mereka berada dalam hutan di Malaysia ni sampai tahun 1970-an, 1980-an pun ada tahu. Komunis-komunis ni. Dan mereka kerap mengganggu penduduk-penduduk tempatan. Merosakkan jalan raya, melakukan serangan. Still ada lagi. Ya Syamil? Still ada lagi. Baik. Sushmita ada soalan. Kelas hari ni bukan macam kelas sejarah kat sekolah hari ni. Hampir separuh kelas nak tidur dah dan guru sejarah tanya, kita nak tidur ke? Okey, Sushmita. Ya, silakan Sushmita. Okey, yang lain-lain ada soalan, silakan nak tanya apa-apa. Berkaitan. Ya. Ya. Ini soalan bab 1 tau cikgu. Cikgu kat sekolah dia tanya kenapa Melaka menjadi semua orang datang kat Melaka. Kalau Melaka tak ada, don't have tempat macam Bukit Timah semua tu kan. Melaka untuk berdagang semua tu. Saya bagi jawapan dia laluan strategik, tapi jawapan yang cikgu accept yang dulu tu berdagang datang ke Melaka. Saya tak faham yang maksud jawapan tu. Jawapan cikgu kamu apa? Sebab tu soalan saya. Jawapan cikgu kamu apa? Bukan jawapan kawan-kawan saya, dia orang cakap ramai pedagang
ramai pedagang datang ke kawasan. Okey. Orang Baik. taman so. So saya macam confused. Then only lepas tahu laluan strategik juga. Okey. Baik. Okey. Cikgu, soalan kebat cikgu. Soalan dia, kenapa Melaka menjadi tumpuan para pedagang? Betul, Susmita? Jawapan dia, ramai pedagang datang. Jawapan dia, because ramai pedagang dari luar datang ke Melaka, sebab tu dia menjadi tumpuan. Apa pula? Kan? Okey. Saya pun macam pening. Baik. Ya. Kerana Melaka banyak mall best-best. Betul. Kan? Kita ada mahkota parade. Apa lagi Baik. Mall saja kau ni Diana. Baik. Sebenarnya okey, kita tahu memang tak dinafikan banyak jawapan, tapi sebenarnya Melaka menjadi tumpuan kerana pertama, okey, kedudukannya yang strategik. Okey, confirm, iaitu terletak di tengah-tengah laluan antara timur dan barat, yang pertama. Yang kedua iaitu menjadi pusat pengumpulan barang-barang, okey, dari seluruh dunia. Okey, menjadi pusat pengumpulan dari barang-barang, okey, daripada kerajaan alam Melayu dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita tahu bahawa okey, kemudahan-kemudahan yang disediakan di pelabuhan Melaka, iaitu kemudahan tempat berniaga, tempat gudang simpan barang, kemudian ada tempat pembekalan makanan dan minuman, ada tempat penginapan, ada tempat membaiki kapal. So kemudahan pelabuhan itu menyebabkan Melaka menjadi tumpuan. So this is very sebenarnya dia sepatutnya menjadi sesuatu yang sebenarnya common sense sebenarnya. Tetapi kalau tak pernah ada idea. Betul cikgu. Jadi itulah masalah sebenarnya. Tapi cikgu tu cakap, dia tanya kenapa jadi tumpuan sebab banyak pedagang datang. Saya macam, saya jawapan dia lain. Soalan ni bukan senang ke? Itulah pasal dia seolah-olah macam apa tahu, macam cikgu pernah macam kita selalu jawab. Sebenarnya itu tak menjawab soalan tau. Sebenarnya macam soalan yang selalu cikgu pernah bagi contoh. Contohnya apa tahu? Macam kamu datang lambat ke sekolah. Kemudian guru disiplin tanya, kenapa datang lambat ke sekolah? Kamu jawab apa? Cikgu, ada aksiden. Okey. Adakah itu menjawab soalan? Tidak. Sebenarnya yang menjawab soalan apa tahu? Soalan dia, kenapa kamu datang lambat? Jawapan kamu sepatutnya, saya datang lambat kerana terlibat dalam kesesakan lalu lintas. Dan baru cikgu tu tanya, kenapa kesesakan lalu lintas? Kerana ada kemalangan. Itu baru betul. Jadi jawapan yang cikgu kamu bagi samalah macam tu. Maknanya apa? So maksudnya jawapan tu kalau saya tulis dalam masa exam boleh dapat markah ke cikgu? Tak kan? Tidak. Okey, terus terang cikgu cakap jawapan itu tidak menjawab soalan. Okey, tidak menjawab soalan. Sebenarnya Melaka menjadi tumpuan kerana ramai pedagang datang. Yalah, kenapa ramai pedagang datang? Kan? Sebab Melaka menjadi tumpuan. Yalah, kenapa? Kerana ramai pedagang datang. Yalah, kenapa ramai pedagang datang? Kerana Melaka menjadi tumpuan. Cikgu tu ulang balik soalan kepada jawapan. Ya. So kenapa Melaka menjadi tumpuan? Kerana ramai pedagang datang. Kenapa ramai pedagang datang? Kerana menjadi tumpuan. Mana satu jawapannya ni? Nampak tak? Dia tidak menjelaskan jawapan dia. Jadi itulah sebenarnya yang berlaku. Macam seolah-olah, kenapa Nafi Iman menangis? Sebab dia sedih. Kenapa dia sedih? Sebab dia menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia sedih. Kenapa dia sedih? Sebab dia nangis. Apaan? Macam itulah kan. Jadi tak menjawab soalan, berpusing-pusing balik macam tu. Kan. Jadi garu kepala pula. Kenapa macam tu? So
This is kita katakan sebagai apa tahu? Sebagai pastikan Baru saya bila faham. pastikan bila kamu menjawab soalan benar-benar menjawab soalan, bukannya memberikan contoh lain pula. Jangan. Sekarang komunis tu pihak swasta ke? Syamil, soalan kau ni apa? Sekarang komunis tu pihak swasta. Mana ada komunis lagi di tanah Melayu? Tak ada. Okey, komunis tiada lagi di Malaysia, tak ada. Tak ada. Sebab ideologi komunis tidak dibenarkan berada di Malaysia. Tak ada. Okey. Tak ada. Yang ada sekarang ni ideologi komunis di negara-negara komunis seperti di Korea Utara, di Cuba. Itu masih ada lagi kerajaan-kerajaan komunis. Kerajaan-kerajaan komunis ya. So nak kata swasta tidak. Soalan kau ni lain macam kau ni Syamil. Kan? Soalan pelik kau ni. Dia minum arak kot. Weh Vides, suka hati kau je. Bukanlah ketum-ketum. Okey, habis tu pihak swasta tu siapa private je tengok. Siapa private je tengok. Macam mana Syamil ni? Tak faham macam mana? Habis tu pihak swasta langit best cikgu. Habis tu pihak swasta tu siapa? Private je tengok. Macam ni? Tak faham. Syamil, kau betulkan soalan kau betul-betul? Macam mana? Masa Melayu ni kan, ada British yang dapat kewarganegaraan, lepas mereka apa jadi kat diorang? Okey. Masa Malayan Union ni, ada British yang dapat kewarganegaraan Malayan Union. Yes. Lepas merdeka, apa jadi kat diorang? Lepas merdeka, mereka terus menjadi rakyat Malaysia. Itu yang berlaku. Sebab apa? Sebab rakyat mereka telah Permanent resident cikgu. yes, dia menjadi bukan permanent resident, tapi memang menjadi apa? Menjadi citizen. Bukan macam Bumiputra ke cikgu? Yes. Yes. Dia terus menjadi warga negara. Jadi warga negara. It's actually sebenarnya bukan netizen, citizen. Bukan netizen. Citizen. Okey. Okey. Ya, betul. Netizen tu lain, citizen tu lain. Okey. Baik, yes, diorang jadi citizen. Tetapi kategori bagi British yang menjadi rakyat tanah Melayu selepas merdeka, mereka dikategorikan sebagai non-Bumiputra. Sebab mereka sama seperti penduduk-penduduk Cina, penduduk India, okey, dan sebagainya lah. So mereka bukan dapat Bumiputra, tidak. Mereka tak dapat Bumiputra, cuma dapat jadi warga negara. Warga negara ya. Yes. Itu sebenarnya. Dan okey, ada soalan lain sebab pada kelas seterusnya kita akan lihat bagaimana British mendapatkan tanda tangan Sultan. Nanti kita akan tengok satu-satu ya. Nak dapatkan Malayan Union ni, dia kena minta satu-satu. Kena jumpa menghadap seorang demi seorang sultan-sultan yang ada. Okey, menghadap seorang-seorang sultan yang ada. Masalahnya bila menghadap, siap pressure, ugutan, desakan, mengugut, mendesak supaya menerima. Okey. Saya tengok perenggan panjang tu dah start pening kepala cikgu. Don't worry. Kita akan ringkaskan dia. Kita akan mudahkan dia. Don't worry. Hari ini kita telah lihat BMA, British Military Administration, dan juga kita lihat Malayan Union. Dan bagaimana struktur pentadbiran dia, dan siapakah yang mengetuai Malayan Union, dan kita lihat Raja-Raja Melayu. Okey, Sultan menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu. Dan kalau kita lihat soalan, contohnya soalan ni kalau kita lihat soalan dia, okey, ada soalan di sini. Okey, mengapakah orang Melayu membantah Malayan Union yang diperkenalkan oleh British di tanah Melayu pada tahun 1946?
salah satu sebab kenapa orang Melayu membantah Malayan Union ini sebenarnya apa tahu? Sebab yang ini. Yang ini. Iaitu Sultan menjadi ahli Majlis Raja-Raja yang hanya bincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Means that raja tiada kuasa. Raja tiada kuasa untuk memerintah dan tadbir negeri, tak ada. Tidak ada. Jadi itulah yang menyebabkan orang-orang Melayu menentang Malayan Union. Bayangkanlah, raja-raja ini hanya membincangkan agama Islam. Terutama sekali apa? Berkaitan dengan tarikh untuk menentukan puasa dan raya. So kita bincang, kemudian raja-raja bincang kan. Raja-raja bincang kata apa? Kita nak menentukan tarikh puasa pada tahun ini. Itulah tugas kita. Yalah. Jadi nak tanya, bilakah tarikh puasa pada tahun ini? Pada bulan ni kan? Berapa hari bulan puasa? Siapa boleh jawab? Berapakah tarikh? Bilakah tarikh puasa bermula pada bulan ini? Anak kata 13. Ya ke? Are you sure? Are you sure? Selasa depan kan? Diana, are you sure? Yes. Okey. 14. Okey, 14. Baik. Sebenarnya jawapan yang terbaik adalah jawapan daripada Amira Aida, iaitu confirm 1 Ramadan. 1 Ramadan confirm puasa. Tak tahu berapa bulan tapi 1 Ramadan. Ikut kalender hijrah. Ya. Itu confirm. Tak pernah lagi 1 Ramadan tak puasa, tak. 1 Ramadan confirm puasa. Haji dia apa? Ya, tengok bulan je lah. Kan? Ya, tengok bulan. Bila bulan tu lahirkan anak, ada anak bulan, itulah mulalah berpuasa. Okey. Baik. Cikgu nak kumpulkan sedikit maklumat lah. Cikgu, bulan ni lahirkan berapa anak cikgu? Bulan ni lahirkan ada berapa anak?